Adakah penggunaan baby carrier yang tidak betul boleh menyebabkan masalah kepada tulang belakang bayi? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farid Fikri bin Syukri daripada Hospital Salam Shah Alam, pakar ortopedik dan traumatologi. So, sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengajar iaitu Pak Enma kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan tips mengenai penjagaan tulang bayi dengan betul mengikut pandangan ortopedik. So, pada hari ini dalam borak Pak Enma terdapat banyak soalan yang telah ditujukan. Adakah penggunaan baby carrier yang tidak betul boleh menyebabkan masalah kepada tulang belakang bayi? So, actually soalan ni agak sukar sedikit kerana selalunya saya dapat soalan penggunaan baby carrier yang tidak betul kepada kesannya terhadap ibu dan ayah lah. Kerana selalunya pemakaian baby carrier yang tidak betul akan menyebabkan slip disc, iaitu kesakitan pada tulang belakang. Tapi sekarang ni soalannya adalah permasalahan tulang belakang kepada bayi. Ia memang betul jika pemakaian baby carrier yang tidak betul boleh menyebabkan masalah pada tulang belakang, terutamanya di bahagian tulang leher dan tulang di bahagian belakang bawah iaitu lumbar. Pada leher kita panggil cervical. So, tulang belakang ni kita ada 4, iaitu pertama di bahagian cervical, di bahagian toraksik iaitu di bahagian tulang rusuk, di bahagian belakang iaitu lumbar, dan di bahagian punggung iaitu sacrum, dan tambahan ada sedikit bahagian coccyx. So, di sini ingin ditekankan bahagian yang selalu menjadi punca masalah pada tulang belakang adalah di bahagian leher dan juga bahagian lumbar. So, hari ini kita akan fokus bagaimana untuk menjaga tulang belakang apabila memakai baby carrier. So, baby carrier ni di luar sana, di pasaran banyak. Kita ada size, mengikut size, pattern, bentuk, warna. Tetapi yang paling penting adalah mempunyai ergonomik yang sesuai. Apa itu ergonomik? Iaitu posture atau sokongan badan yang betul. Okey. So, di samping itu juga baby carrier juga dia perlu melepasi safety and quality control. So, jika safety and quality control ni tidak lepas, so maka baby carrier ni tidak selamat. Jadi yang paling penting sebenarnya kepada ibu bapa adalah memilih baby carrier yang betul dan tahu cara penggunaan yang betul. Okey, di sini saya ingin menasihatkan untuk menggunakan baby carrier selalunya lebih baik berumur 4 bulan ke atas. Kenapa 4 bulan ke atas? Leher bayi ini lebih kukuh, lebih kuat dan tidak melentuk ke belakang ataupun lembik. Kerana kalau 4 bulan ke bawah, otot mereka masih lemah untuk menyokong leher masing-masing. So, bayi ni kalau kita pakai baby carrier, dikhawatiri apabila kita memakai baby carrier, dia akan melentuk ke belakang. Jadi untuk memakai baby carrier perlu memastikan body support pada baby carrier itu sampai ke belakang leher. Okey. So, body support jika di belakang leher ini ada, so dia dapat melindungi leher bayi tersebut daripada melentuk ke belakang. Tapi perlu diingat apabila kita pakai baby carrier untuk support sampai ke leher, kadang-kadang kita menelangkupkan kepala bayi ke bahagian dada. So, itu juga berbahaya. So, ibu bapa perlu melihatlah jika mereka memakai baby carrier, jika kepala bayi itu ditelangkup pada dada yang kita panggil chin on chest, perlu dilihatlah supaya bayi itu tidak sesak nafas, tercekik atau muka bertukar jadi biru atau kita panggil suffocated. Di samping itu juga kita perlu ingat baby carrier kadang-kadang dipakai oleh ibu bapa di bahagian belakang. Selalunya baby carrier di bahagian depan. So, jika dipakai di bahagian belakang, so kadang-kadang ibu bapa tidak dapat memerhatikan atau mengetahui apa yang berlaku di belakang. So,
amat penting kalau kita pakai baby carrier yang ada support sampai ke leher. Jika tidak, kalau kita pakai baby carrier yang supportnya sampai di bawah bahagian bahu saja, jika kita pakai ke belakang, nanti kita tak tahu anak melintuk kepala ke belakang macam mana, terutamanya yang 4 bulan ke bawah. Okey, untuk bahagian lambar iaitu tulang belakang bawah, selalunya baby carrier ni bila dia ada body support, dia dah support keseluruhan tulang belakang di bawah. Tapi bagaimanapun kalau baby carrier tu dipakai cara betul mengikut ergonomik, tak apa. Kadang-kadang ibu bapa dia memusingkan anak mereka ke depan menyebabkan body support tu berada di bahagian dada depan. So di bahagian belakang tu tidak disupport oleh apa-apa lah. So bila ini berlaku, kadang-kadang ialah badan ibu bapa ada yang perut ke depan, ada yang perut ke belakang. So benda itu tidak bagus untuk ergonomik anak itu sendiri, menyebabkan sokongan tulang belakang itu hilang. Itu pun akan menyebabkan masalah pada tulang belakang. So kepada ibu bapa, jika ingin memakai baby carrier, mereka perlu tahu cara penggunaan dengan betul. Pertama, body support perlu ada sampai ke leher. Yang kedua, memastikan muka bayi tidak diterangkup pada dada. Yang ketiga, jika dipakai, kalau betul ingin body support sehingga ke leher, pakai dengan betul. Bermaksud jangan pusingkan bayi ke depan, bayi ke tepi, biar dia seperti dipeluk. Bayi tersebut kalau kita pakai baby carrier seperti dipeluk. Okay, jika ingin dipakai di belakang, perlu diperhatikanlah, kalau boleh ada isteri atau suami di belakang untuk melihat apa yang berlaku pada anak. Okey, itu antara benda yang perlu kita ambil perhatian lah untuk menjaga bayi yang kita dokong menggunakan baby carrier.